وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk ini masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin 28 Disember 2020 bersamaan juga dengan 13 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Yang sedang bertugas, selamat bekerja. Moga kita terus mendapat keberkatan dengan nikmat rezeki yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para pendengar, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan setiap hari Isnin, insya-Allah bersama rancangan Ibrah. Betul, kita akan haiti lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in untuk kita nak bawakan kisah-kisah, cerita-cerita yang boleh sama-sama kita jadikan pengajaran melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dan insya-Allah petang ini Ustaz akan membincangkan tentang tadabbur ayat pilihan untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan, soalan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana, nantikan seketika lagi. Okey, rancangan Ibrah akan bersama dengan anda. Tapi aku tidak mengerti mengapa cinta
dasar lautan. Sesungguhnya walau kau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milik-Mu. Ibu 102.7 FM. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getih perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke Dana Kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Sekarang ni banyak dah buat online ya. Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, perlindungan takaful percuma. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Mahu pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Radio IKIM sebagai radio Islami nombor 1 di Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang juga menerusi bersama kami untuk Taman Syurga petang ini bersama rancangan insya-Allah Ibrah. Ya, Ibrah yang mana kita cakap tentang apa pengajaran yang boleh sama-sama kita buat, sama-sama kita ingat dan juga sama-sama sematkan di hati untuk kita amalkan. Dan cakap tentang Ibrah, kita akan haiti lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang boleh kita sama-sama tadabbur. Ya, insya-Allah. Dan bersama tetamu pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in yang ada di talian pada waktu ini. Yap. Dan kita mengalurkan hadiran Ustaz di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Cara Ustaz bersiaran ni Ustaz macam berada di kampung halaman ni Ustaz katanya. Ya, betul. Berada di utara sekarang. Tu dia Ustaz. Boleh makan laksa Ustaz no? Masya Allah. Alhamdulillah. Tenang, patutlah tenang hati je Ustaz. Itulah, Ustaz. Terpancar di muka tu. Oh Allah. Masya Allah. Kita doakanlah ya. Semoga baik-baik untuk Ustaz. Walau di mana saja berada. InsyaAllah Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak bawakan waktu ini tadabbur ayat-ayat pilihan. Ayuh kita sama-sama berikan fokus, perhatian. Kalau ada kita boleh catat, ingat tu lagi bagus ni. Kita boleh sama-sama belajar lagi Ustaz. Apa yang kita nak belajar tentang hari ini Ustaz? Menerusi tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz untuk mukadimahnya. Tafadhal, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'.
Sidang pendengar muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dapat bersiaran setiap hari Isnin. Moga-moga pengisian kita pada petang ini diberikan rahmat oleh Allah. Di mana kita saja berada, kita dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisi waktu kita, mengisi ruang kita sambil-sambil kita berehat ke, kita bersia-sia, dan di mana saja kita berada, moga-moga Allah memberkati kita dengan Al-Quranul Karim. Untuk petang ini kita akan memilih beberapa potongan ayat di dalam beberapa surah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita akan mengambil ibrahnya seperti mana segmen kita, segmen ibrah. Ayat yang pertama yang kita nak baca, kemudian kita fahamkan maksud ayat ini, kemudian kita mengambil ibrah, adalah ayat nombor 28, ayat 28 dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan adalah surah yang ke-25. Maknanya Suratul Furqan, surah ke-25, ayat 28. Ayat 28 ni kita boleh temui pada muka surat nombor 362. Muka surat 362. Sebelum saya bacakan ayat dia ada kaitan dengan tajuk ataupun dengan nama surah. Kalau sebut Suratul Furqan, Al-Furqan merupakan salah satu nama bagi nama-nama Al-Quranul Karim. Biasa kita sebut Al-Quran, kadang-kadang sebut nama Al-Kitab, dan kadang-kadang Quran disebut juga dengan nama Al-Furqan. Jadi ayat nombor 28 dalam Suratul Furqan, muka surat 362 ini, saya bacakan ayat yang terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Okey, ayat nombor 28 ni, jika kita baca terjemahan dia, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang peristiwa, tentang keadaan manusia yang apabila mereka ini dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, maka ada di kalangan manusia yang mereka ini tersangat menyesal. Sebab akhirat ini adalah hari kiamat, itu merupakan hari manusia sangat menyesal. Orang baik pun menyesal, orang yang tidak baik pun menyesal. Kalau manusia yang menyesal, seperti mana ayat yang kita akan bacakan ayat 28 ini, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bagaimana perasaan, kata-kata yang diluahkan oleh orang yang sangat menyesal. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu bagaimana bentuk orang menyesal, walaupun ayat ni nombor 28, kita nak fokus ayat nombor 28. Tapi kalau tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar baca ayat sebelum dia, iaitu ayat nombor 27, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati cara mereka menyesal ni adalah mereka menggigit. Mereka menggigit kalau kita baca pada ayat itu, mereka menggigit tangan-tangan mereka. Maksudnya punya menyesal ni sampai mereka menggigit kedua tangan mereka. Mereka menyesal apa? Apa penyesalan dia? Inilah ayat yang kita nak bacakan, ayat nombor 28. Allah Ta'ala menyatakan bahawa ya wailata. Ada manusia ni dia cakap, dia kata, wahai celakanya aku. Dia kata aduh, dia kata binasalah aku, dia kata abilah aku ni, dia kata celakalah aku, dia kata. Kenapa? Dia kata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia kata alangkah baiknya kalaulah aku masa kat dunia dulu tidak mengambil si anu itu menjadi sahabat qaribku. Maksud dia ayat 28 ni, Allah menceritakan kepada kita di antara manusia yang menyesal di akhirat, antara menyesalnya adalah dia menyesal sangat-sangat kerana ketika mana dia berada di dunia dulu, dia tersalah memilih kawan. Dia tersalah mengambil kawan. Dia tersalah menjadi teman. Kita ada banyak kawan. Kita ada banyak teman. Terutama kalau BFF kita kan, best friend forever tu, contoh kan, khususnya kan, sebab kawan ni, kenapa? Kerana kita tahu kawan ni, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi pernah pesan, Nabi kata al-mar'u ala dini khalili.
seorang lelaki, seseorang itu terbentuknya sikap dia, terbentuknya perangai dia, dia bergantung kepada agama kawan dia. Dan kita selalu juga dengar hadis Nabi yang Nabi pesan kepada kita. Dalam kita memilih kawan ni, Nabi pesan kepada kita, diumpamakan kawan yang soleh dengan kawan yang tidak soleh, seperti mana orang yang menjual minyak wangi dengan orang yang membuat besi yang menggunakan api dibakar. Lepas tu Nabi mengatakan kalau berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, Nabi kata dalam beberapa situasi dia kata sama ada engkau dapat bau yang dia, maksudnya kita dapat bau wangi dia tu dengan dia memberi hadiah kepada kita minyak wangi tu ke, ataupun kita membeli minyak wangi tu ke, ataupun kita dapat tempias wanginya minyak itu. Kalau kawan yang tidak soleh, umpama kita berkawan dengan orang yang membuat besi yang menggunakan api-api, bahayanya takut kita terbakar ataupun kita akan membau bau yang tidak enak dan boleh membahayakan diri kita. Itu adalah pesanan Nabi SAW tentang mencari kawan. Jadi ibrah ayat ni adalah kita semua dalam hidup ini berhati-hatilah dalam memilih kawan. Carilah kawan-kawan yang boleh bawa kita kepada akhirat. Carilah kawan-kawan yang bawa kita dekat kepada Allah. Carilah kawan-kawan yang boleh memberi nasihat kepada kita, membawa kebaikan kepada kita. Bukan kawan-kawan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kawan-kawan ni kadang-kadang kita habiskan masa banyak dengan dia. Kan kita meluahkan perasaan dan sebagainya. Kadang-kadang kawan ni dah banyak. Kita bersama dengan kawan-kawan. Jadi hati-hati dalam memilih kawan-kawan. Carilah kawan-kawan yang soleh. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak memilih kawan-kawan, kita bimbang di hari akhirat, kita akan menyesal dengan menggigit kedua-dua tangan kita kerana kita telah memilih si fulan ini menjadi kawan karib kita. Kalau kita baca ayat yang berikutnya, antara keburukan kawan ini, ada masa dia bawa kita jauh daripada Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita baca ayat nombor 29, kita akan jumpa jawapan kawan yang kita menyesal sangat tu kawan yang macam mana. Ayat 29 ada memberikan jawapan. Laqad adallani anil dzikri ba'da ija'ani. Dia kata sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada jalan peringatan, iaitu Al-Quran, setelah ia disampaikan kepadaku. Jadi tuan-tuan, itu adalah pilihan ayat. Pengajaran dia adalah pilih kawan yang membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada syurga, membawa kita kepada kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada majlis ilmu dan sebagainya. Maka hati-hatilah dalam memilih rakan dalam hidup kita seperti mana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itulah dia kadang mulai kalau kita hari ni dengan siapa kita berkawan, bukan kata siapa yang tanya, mak ayah lagilah cepat bertanya. Hampi mana? Hampi buat apa? Pi dengan siapa? Sebenarnya itu adalah satu peringatan kepada kita kan Ustaz? Supaya kita lebih faham dan juga lebih pilih kawan yang sesuai, yang elok, yang baik-baik. Seperti apa yang Ustaz katakan tadi. Itulah, kena pilih yang kawan yang baik-baik supaya kita juga jadi baik, insya-Allah. Bahaya juga kalau kita ada kawan yang lain-lain tu kan. Insya-Allah, semoga semua baik-baik insya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-290-04-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini di Destinasi IKIM untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Kita berbincang dengan tadabbur ayat-ayat pilihan sebentar tadi dah Ustaz dah berikan kepada kita. Berkaitan dengan tema kita hari ini, Ustaz, mencari teman, kawan, sahabat. Kan semua ni sama ke Ustaz? Kan? Kawan, sahabat, teman. Kan kadang-kadang tu antara orang yang berada di sekeliling kita. Dan secara ringkas ni Ustaz maklumkan tadi, carilah kawan yang baik-baik. Kan Ustaz kan? InsyaAllah. Nak sama lagi Ustaz untuk tajuk ni. Boleh kita sama-sama sambung lagi Ustaz. Silakan. Sedang pendengar muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat pilihan kita yang kedua yang kita ingin mengambil pelajaran adalah ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dalam surah yang ke-66. Ayat yang ke-6 dalam surah ke-66. Surah 66 ni adalah surah At-Tahrim. Okey, surah At-Tahrim, surah nombor 66, ayat nombor 6, muka surat nombor 560. Jadi ayat yang ke-6 dalam surah Tahrim, surah ke-66 ini kita boleh temui pada muka surat 560, baris yang ke-10 dengan baris yang ke-12. So ayat ni sebagai seorang ibu bapa, ayat ni sangat sinonim. So ayat ni sebagai ibu bapa, sebagai seorang ibu bapa yang mempunyai anak dan sebagainya, ayat ni ayat yang memang kita kena hafalkan. Maknanya kalau boleh ayat ni jangan kita lupalah. Pergilah ke mana-mana, ayat ni akan menjadi peringatan bagi kita. Kenapa? Kerana ayat ni Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Allah kata, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Dari apa? Nara, daripada api neraka. Kenapa dengan api neraka kita kena jaga diri kita, kita kena jaga ahli keluarga kita daripada api neraka? Waquduhan nas wal hijarah. Kerana dan Allah bagi tahu bahawa api neraka itu juga bahan bakar dia yang akan memarakkan lagi api itu adalah manusia yang masuk ke dalam api neraka itu dan juga batu-batu. Lepas tu Allah mengatakan dalam neraka ini siapa yang ada? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Yang neraka ini dia dijaga, dia dikawal oleh para malaikat yang ghiladun, yang kasar, shidadun, yang keras. Maknanya malaikat yang kasar, yang keras. Yang mana malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat ini mereka tidak pernah mendahaka kepada Allah tentang apa sahaja yang Allah perintahkan, mereka tidak pernah tak buat.
dan mereka melakukan apa sahaja yang Allah perintahkan. Jadi ayat nombor 66 ni, kalau kita baca terjemah dia, rasanya semua orang boleh faham. Ayat nombor 6 ini dalam surah At-Tahrim ini, Allah mengingatkan, khususnya buat diri saya sebagai seorang bapa, buat diri kita semua, siapa yang mendengar segmen Ibrah ni, kalau dia adalah ibu, kalau dia adalah bapa, kita sangat terpanggil dengan ayat ni. Ayat ni dekat dengan kita. Ayat ni mengingatkan diri kita supaya kita sendiri, apa pun kita buat, di mana pun kita berada, siapa pun kita, tujuan hidup kita yang kita nak buat adalah kita kena jauhkan diri kita daripada api neraka. Lepas tu bukan kita lepaskan diri kita saja, tetapi kita juga memastikan anak-anak kita, orang di bawah tanggungjawab kita itu, mereka juga dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Kalau kita hayati ayat ni adalah merupakan satu tugas yang sangat berat. Dan inilah merupakan tugas utama bagi seorang bapa, bagi seorang ibu. Bukan tugas kita terhenti setelah kita berjaya memasukkan anak kita ke sekolah. Tugas ibu bapa bukan untuk menyekolahkan anak semata-mata. Bukan tugas ibu bapa nak cari duit, nak bagi mereka makan dan minum semata-mata. Bukan tugas ibu bapa hanya memastikan anak ni mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mereka, tidak. Tetapi tanggungjawab bagi seorang bapa, seorang ibu adalah memastikan diri dia dan anak-anaknya tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Maksud dia, kejayaan kita yang paling besar, kalau kita boleh bawa ahli keluarga kita, bawa diri kita dan ahli keluarga kita dijauhkan oleh Allah daripada api neraka, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Inilah sebenarnya erti kejayaan. Dan ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Ya, tak semestinya anak kita sudah berumah tangga, mereka tak ada suami sebagainya. Selagi dia anak, tanggungjawab kita masih lagi perlu memastikan ahli kita dan ahli keluarga kita ini Allah jauhkan daripada api neraka. Bagaimana kita nak buat? Semua orang sedia maklum. Ya, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang ibu bapa. Bukan bermaksud kita dah siap, kita dah selesai kawinkan anak kita, selamat dah tugas kita. Tak, belum. Tugas sebenar ibu bapa adalah membawa dirinya dan ahli keluarga daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, kita sedia maklum apakah intipati ataupun apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa, semua orang sedia maklum. Tetapi kalau kita nak merujuk di dalam Al-Quran, antara contoh-contoh apakah kandungan ataupun tarbiyah yang kita nak beri kepada anak-anak kita, mungkin boleh hayati tentang pesanan Luqman. Biasa kita dengar tentang Luqman, ya Allah beri dia hikmah, boleh rujuk dalam surah nombor ke-31 dalam kisah Luqmanul Hakim. Begitu juga kita boleh baca kisah-kisah bapa di dalam Al-Quran, kisah-kisah ibu-ibu yang salihah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ayat ini memberikan kepada kita satu tugas yang besar, ya. Selagi mana kita hidup, Allah bagi kita nyawa, kita dikendaki oleh Allah memastikan diri kita dan ahli keluarga kita dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Marilah kita sama-sama membawa ahli keluarga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pilihan ayat yang kedua. Kita pergi satu lagi ayat, kerana kita ada lagi sedikit kesempatan untuk kita melihat beberapa ayat Al-Quran yang lain. Okey, ayat yang lain yang ingin saya kongsikan adalah pilihan ayat dia, ayat yang ke-22. Okey, tengok ayat nombor 22 dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur, surah nombor 24. Surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 22. Ayat ini boleh ditemui pada muka surat nombor 352. 352 dalam surah An-Nur, ayat nombor 22. Okey. Ayat pilihan kita yang ketiga yang kita nak ambil pengajaran teladan. Kalau tadi kita sebut memilih kawan-kawan yang saleh, tanggungjawab ibu bapa, menjaga diri dan ahli keluarga neraka, tapi ayat nombor 22 ni ada kaitan, yang mana ayat nombor 22 ini dalam surah An-Nur adalah tentang kelebihan sesiapa yang boleh memaafkan
kesalahan dan kesilapan orang lain. Ayat nombor 22 surah An-Nur ni adalah kelebihan bagi sesiapa yang dia boleh memaafkan kesalahan, dia boleh memberikan pengampunan terhadap kesilapan orang lain. Allah janjikan kepada mereka ini apa? Allah janjikan kepada mereka ini dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghayati kata orang untuk lebih ada penghayatan tentang ayat ini dia diturunkan kepada khas. Ayat ini macam dia ada kaitan khas dengan kisah salah seorang sahabat Nabi. Sahabat yang kita maksudkan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, saya rasa semua orang faham, semua orang tahu sebagai seorang Muslim, Abu Bakar salah seorang sahabat Nabi yang Nabi mengatakan salah seorang sahabat yang boleh masuk ke dalam syurga, dalam mana-mana pintu syurga yang 8 dia nak masuk. Hebatnya Abu Bakar ni. Tetapi kita belajar daripada kisah Abu Bakar dalam ayat nombor 22, ayat dia saya tidak bacakan satu persatu, tapi saya dah sebut tadi dia punya muka surat dia 352. Ayat nombor 22, ayat ni Allah Subhanahu wa taala memberi teguran sebenarnya kepada Abu Bakar. Kenapa? Kerana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berlaku dalam hidup dia kisah anak dia telah difitnah. Kita semua sedia maklum. Siapa yang baca surah An-Nur, antara kisah benar yang kita boleh belajar adalah kisah Aisyah. Kita tahu Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, Aisyah yang telah difitnah, melakukan perbuatan yang tidak elok sehingga mencemarkan maruah beliau, sehingga kan ada 10 ayat turun dalam surah An-Nur membersihkan beliau, yang mana cerita yang tidak elok itu telah dijaja, telah disebarkan oleh salah seorang kerabatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni dia sendiri yang sponsor anak buah dia tu. Maksud dia punya kata orang apa, sepupu dia, saudara, maksudnya kerabat Abu Bakar. Dialah yang sponsor lelaki ni. Dialah yang beri makan, dia berikan tempat tinggal, dia beri nafkah. Tetapi yang memburukkan Aisyah itu adalah anak buah dia yang dia taja, yang dia jaga ni. Jadi kita akan untuk lebih kata orang untuk lebih memahami cerita ini, insya-Allah kita akan ulas sebentar lagi. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana kerana kita ada satu lagi ayat lain yang kita akan bincangkan pada petang ini. Masya-Allah. Itu dia Mona. Kisah-kisah ini sebenarnya akan memberikan kepada kita panduan dan juga ikhtibar yang boleh sama-sama kita adaptasikan, ambil pengajarannya dalam kehidupan kita. Insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda. Transfer online semudah RM1,000 seorang.
untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 5651-9656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. 100.2 FM di Kuala Terengganu. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Pekerjaan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun nama pekerjaannya, apakah seorang guru yang mengajar, seorang peniaga yang berniaga, seorang mandu yang memandu, apapun, biarlah ia memenuhi 3 prasyarat. Yang pertama, melakukan pekerjaan itu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan itu hendaklah halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya halal, barangnya halal, jual belinya halal. Dan yang ketiga, hendaklah dia mengikuti prasyarat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, umpamanya berniaga dengan jujur, tidak ada unsur-unsur riba, melakukan sesuatu dengan hanya niat untuk menolong orang lain supaya mudah dan senang dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hari di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita nak teruskan perbincangan pada petang ini berkaitan dengan ayat-ayat yang boleh sama-sama kita tadabbur, ayat-ayat pilihan kan. Dan tadi beberapa fasa Ustaz berikan kepada kita. Yang pertama tadi tentang isu kawan, sahabat, teman. Yang kedua tentang keluarga, ibu, ayah. Dan Ustaz, terusnya Ustaz, apa lagi yang boleh sama-sama kita belajar Ustaz? Silakan. Silakan Ustaz. Baik. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 22 dalam surah Nur sebagai ini kita boleh kaitkan sebagai kita sebagai kawan ke, sebagai anggota masyarakat, sebagai jiran dan siapa pun kita, kalau kita hayati ayat nombor 22 dalam surah Nur ini, kalau kisah Abu Bakar ni, dia setelah dia mengetahui bahawa salah seorang kaum kerabat dia, kalau kita baca dalam kitab tafsir, disebutkan nama dalam hadis, disebutkan namanya adalah Mistah. Namanya adalah Mistah bin Usathah. Dia ni setelah Abu Bakar Siddiq mengetahui bahawa dialah di antara orang yang menghebahkan, yang menjaja kisah Aisyah telah melakukan perbuatan sumbang dengan seorang lelaki. Akhirnya Abu Bakar dia telah bersumpah. Dia telah bersumpah untuk dia tidak mahu lagi tidak mahu lagi tanggung, tak mahu lagi sponsor, tak mahu lagi menjaga anak buah dia yang nama Mistah tadi. Turunlah ayat Quran dalam surah An-Nur, ayat kita baca 22 tadi, yang Allah Ta'ala menegur.
Ayat dia ni Masya Allah. Allah kata apa? Allah kata wala ya'til ulul fadli minkum wassa'a. Sampai hujung ayat Allah kata apa? Dalam terjemahan ayat dia Allah kata, dan janganlah orang-orang yang dia ada harta lapang hidup dia di kalangan kamu. Dia bersumpah tidak mahu lagi memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Dan dia bersumpah tak nak bagi bantuan kepada orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Rupanya lelaki, anak buah yang dia sponsor selama hidup dia tu kan, dia tu adalah kaum kerabat dia. Lepas tu dia adalah orang yang berhijrah di jalan Allah. Dia juga orang yang miskin. Tapi kesilapan lelaki ni, dia telah menjaja kisah buruk pasal Aisyah. Sehingga menyebabkan Abu Bakar Siddiq bersumpah untuk tak nak lagi tanggung lelaki ini. Lepas tu Allah kata, hendaklah mereka itu memaafkan dan melupakan kesalahan orang-orang itu. Dan yang paling penting hujung tu Allah kata apa? Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Allah kata, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Allah kata, tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Allah kata, tidakkah mereka ni suka kalau Allah mengampunkan dosa mereka? Ayat ini, apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia tahu ayat ini, Allah Ta'ala mengoffer, Allah Ta'ala memberikan tawaran. Nak tak dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah dengan kamu memaafkan kesalahan orang lain dan kamu berlapang dada? Abu Bakar pun dia tahu cerita ni tuan-tuan dan perempuan. Dia kata of course, dia kata sudah pasti, sudah tentu aku nak Allah mengampunkan dosa-dosaku. Kemudian Abu Bakar Siddiq dia bersumpah buat kali kedua. Maksudnya dia bersumpah sekali lagi untuk dia menjaga. Tadi asalnya dia marah, dia tak nak. Dia marah kepada anak buah dia tadi tu. Kali yang kedua selepas dia tahu Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa dia dengan syarat dia maafkan kesalahan Mistah tadi, maka Abu Bakar Siddiq dia telah bersumpah untuk dia menjaga Mistah yang dulunya pernah buat kesalahan sehingga memburukkan nama keluarga dia, memburukkan nama anak dia, menjatuhkan maruah anak dan keluarga dia. Tetapi kerana mencari keampunan dari Allah, kerana Abu Bakar Siddiq dia tahu beratnya dosa ini di hari akhirat, bahayanya dosa ni. Tapi bayangkan tuan-tuan, apabila Allah offer kepada kita, Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, kita boleh berlapang dada, Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Adakah kita tidak mahu Allah mengampunkan dosa? Adakah kita tidak mahu Allah Ta'ala mengangkat dosa-dosa yang kita lakukan? Memang berat nak maafkan orang ni kan. Berat sebenarnya hati nak maafkan kerana kesalahan yang orang buat. Tetapi ingat, akhirat itu lebih baik. Dosa yang kita pikul sekarang ni, dosa yang akan bawa ke alam kubur dan akhirat itu adalah lagi berat. Maka kita lupakanlah apa yang berlaku. Kita usaha lapangkan dada kita untuk ampunkan kesalahan-kesalahan. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi kepada ayat yang terakhir sekali, ayat yang terakhir, ayat yang keempat yang terakhir, ayat pilihan kita pada petang ini. Ayat dia saya memilih untuk kita baca surah yang ke-99, surah Zalzalah. Surah Zalzalah, surah 99, ayat 7 sehingga ayat nombor 8, muka surat 599. Okey, kalau kita buka Al-Quran, muka surat 599, ayat 7 hingga ayat 8, surah Zalzalah. Surah ni saya yakin ramai di kalangan kita yang sudah hafal. Ayat 7 dan ayat 8 ni kalau saya bacakan, mesti orang boleh ingat ayat ni. Ayat dia simple, ayat dia mudah, tetapi dia punya pelajaran Masya Allah besar. Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ ayat 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang dia sentiasa mengerjakan amal baik walaupun seberat zarrah, nanti dari akhirat dia akan dapat melihat amal itu ada tercatat, ada di dalam buku amal dia. Dia nampak amal dia buat sebesar darah tu rupa-rupanya ada diberi pahala. Kemudian ayat nombor 8, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang dia melakukan amal kejahatan walaupun seberat zarah pun dia akan dapati nanti di akhirat amal itu terpapar, amal itu dia dapati wujud di dalam buku amal dia. Baik, ayat ni
kalau kita hayati kan waktu kita agak-agak singkat, ayat ini kita boleh dapat, ayat ni Allah bagi tahu pada kita ya. Siapa di kalangan kita yang dia buat amal baik walaupun sikit je seberat zarrah. Seberat zarrah kalau zaman Nabi menterjemahkan ia sebesar semut kecil yang hitam. Kan? Walaupun dia buat baik kecil je. Contohnya mungkin dia senyum je ke orang. Tiba-tiba tapi dia tengok nanti di akhirat, pahala senyum ni ada. Ataupun ada orang dia buat jahat, kecil je jahat dia. Dia cakap satu perkataan yang orang perkataan tu sikit je. Tapi sebab dia boleh menyakitkan hati orang lain, yang kejahatan itu nanti dia akan tengok di hari akhirat. Jadi ayat ini dia sudut pertama dia beri harapan kepada kita. Masya Allah nanti di akhirat, aku buat amal tu sikit je, tapi ada pahala dia. Dia beri harapan kepada kita, seronok kita. Tapi ayat nombor 8 ni menakutkan kita. Sebab apa? Amal kejahatan yang kita buat walaupun dia kecil, tetapi kita dapati ia ada nanti dibawa hingga ke hari akhirat. Jadi daripada ayat ini kita dapat pengajaran dia apa? Kita semua tuan-tuan dan perempuan ya, kalau kita ada peluang buat amal kebaikan walaupun sikit, walaupun kecil, kita jangan lepaskan peluang. Buat. Jangan tangguh. Jangan tinggalkan. Contoh kalau kita jumpa, kalau ada orang minta tolong kepada kita kan, dia nak minta bantuan, kita ada RM10 je contoh. Kita tak perlu tunggu RM1, kita bagi terus RM10 itu. Kerana itu nilai yang Allah akan tengok. Begitu juga, ini bermakna pengajaran dia adalah jangan memandang kecil amalan yang sedikit dan kecil. Dalam masa yang sama, jangan memandang remeh. Jangan memandang remeh dosa yang kecil. Kerana ia tetap dosa. Selagi dia dipanggil kejahatan, walaupun dia kecil, jangan memandang remeh. Kerana yang kecil inilah kita bimbang menyebabkan kita dapat keburukan daripada Allah. Dalam masa yang sama, jangan kita memandang kecil orang lain yang buat kebaikan walaupun dia buat sedikit. Begitu juga kita jangan lepaskan peluang untuk membuat apa saja kebaikan walaupun dia tidak besar, walaupun orang tak nampak dia besar, orang tak puji kita kan, tetapi kita buat apa saja yang boleh datangkan pahala walaupun dia sedikit, kita ambil, kita jangan buang dia. Kerana kedua-dua perkara tadi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ia adalah sebesar dan seberat zarrah. Buat kebaikan di mana saja kita berada, tak kira berapa besar kebaikan itu, kerana ia ada nilai di sisi Allah. Dan juga kalau ada di hadapan kita berpeluang buat keburukan, jangan kita mengambil kira tentang ni dosa kecil je, tak apalah kan, jangan. Kerana yang kecil itu juga akan nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kalau kebaikan kan Ustaz, kalau walaupun kecil tapi itulah para asatizah kita selalu pesan-pesankan, walaupun kecil tapi sabar, tak apa, buat je kan, sebab manfaatnya akan ada juga nanti. Allah tahu apa yang kita buat tu yang baik-baik, insya-Allah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi mungkin untuk Ustaz kata-kata terakhir dan juga mungkin kata pesanan daripada Ustaz untuk para pendengar untuk di hujung 2020 ni. Ya Ustaz, mungkin siri kita musim pada tahun 2020 ni, apa yang Ustaz boleh khabar-khabarkan sedikit Ustaz daripada pesanan Ustaz? Silakan. Baik, tuan-tuan puan yang seperti Allah SWT, tahun 2020 ataupun tahun yang akan datang, marilah kita dekat-dekatkan kita dengan Al-Quran dengan kita mengambil pemahaman. Lepas ni kalau kita baca Quran, kita cuba faham ayat itu dan kita cuba cari di setiap ayat itu apakah ibrahnya, apakah pengajaran dia dan apakah teladannya. Bukan sekadar baca, tetapi baca ayat itu, ambil kefahaman dia. Yang paling penting adalah apa yang saya perlu buat daripada ayat yang saya sedang baca. Dia panggil ibrahnya, pengajaran dia. Kerana itu adalah fungsi besar diturunkan Al-Quranul Karim kepada kita semua. Amin, insya-Allah. Semoga apa yang kita belajar ni sebenarnya memang daripada ayat suci Al-Quran yang confirm memang orang kata patut kita hayati dan juga kita bawakan sebenarnya dalam kehidupan kita. Masya-Allah. Sama-sama lah kita adaptasikan apa jua saranan pesanan dalam Al-Quran itu
menerusi kehidupan kita. Moga berjaya kita ni dekat dunia nanti dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan habis di ibrah sahaja, tapi kat luar juga kita kena mencari tadabbur dan ta'ammul dan tafakkur juga dengan Al-Quran. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Kita dah sampai di hujung pertemuan Ustaz. Apa jua yang kita bawakan pada tahun ini, insya-Allah. Kita doakan yang baik-baik juga untuk Ustaz di sana Ustaz. Amin. Jadi baik-baik Ustaz. Ada rezeki, ada masa, kita jumpa lagi Ustaz untuk mungkin rancangan lain masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakallah ana kull khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM. Dan juga jangan lupa untuk sama-sama boleh kita buat ulang kaji. Kita nak tonton semula rancangan Ibrah yang kita bawakan petang ini. Terus saja ke Facebook IKIM FM untuk sama-sama kita tonton semula rancangan tersebut. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforiah Islami. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Wa Khaliquna, wa Raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin.